kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 untuk subjek sains. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan menyambung kepada bab yang baru, setelah kita membincangkan bab yang ke-8 pada minggu lepas berkaitan dengan latihan-latihan yang berkaitan dengan bahan dan unsur dalam bab yang ke-8. So pada hari ini kita akan terus membincangkan bab yang ke-9, iaitu kimia industri. Kimia industri. Okey, jadi dalam tajuk kimia industri ini kita akan mempelajari 3 subtopik. Ada 3 subtopik dalam kimia industri. Okey, yang pertama sekali adalah tajuknya adalah alloy 9.1. Yang kedua adalah 9.2 iaitu kaca dan seramik. Kaca dan seramik. Dan yang ketiga 9.3 adalah polimer. Jadi kita ada 3 subtopik: alloy, kaca dan seramik, dan yang terakhir adalah polimer. Jadi ini yang akan dibincangkan di dalam bab yang ke-9 ini. Kita akan melihat dalam bab yang ke-9 ini adalah bahan-bahan kimia yang biasa dijumpai di dalam industri. Okey, jadi kita teruskan kepada perbincangan bab yang ke-9 ini. Okey, kita akan melalui beberapa perkataan-perkataan yang mungkin kamu pernah dengar ataupun tak pernah dengar. Yang pertama tentang alloy, yang kedua tentang superconductor, yang ketiga berkaitan dengan polimer. Polimer semula jadi polimer sintetik, seramik. Mungkin kamu pernah dengar, kaca dah biasa dengar. Dan bagaimana semua bahan-bahan ini dibuat dan juga bagaimana dia digunakan. Sebagai contoh macam kaca, kamu dah biasa dengan bahan-bahan yang berkaca. Tapi bagaimana dan daripada mana kaca ini dibuat dan apakah jenis-jenis kaca yang ada di dalam industri kimia ini. Okey, so ini yang akan kita pelajari dalam bab yang ke-9. Okey, jadi masih lagi beberapa orang tak masuk. Okey, tak apa. Okey, so seterusnya kita tengok kepada 9.1 iaitu alloy. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan alloy? Okey. Jadi gambar di sini menunjukkan beberapa bahan atau benda yang diperbuat daripada alloy. Jadi alloy ini adalah merupakan suatu bahan. Dan apakah maksud bahan ini alloy? Jadi ini contoh-contoh dia. Ni nampak ni. Okey, ini contoh-contoh bahan-bahan yang diperbuat daripada alloy. Jadi apakah itu alloy? Jadi alloy ini sangat penting untuk kita fahami. Okey, jadi kita akan membincangkan 9.1 ni. Tajuk alloy. Okey, jadi alloy ini memang banyak digunakan di sekeliling kita, bahan-bahan penting.
Jadi apakah yang dimaksudkan dengan alloy? Jadi kena tengok, perhatikan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan alloy? Contoh yang diberikan dalam gambar dalam buku teks tadi adalah duit shilling. Jadi kalau kita tengok ada duit shilling yang berwarna kekuningan, ini duit shilling yang kekuningan, ada duit shilling 50 sen, 20 sen, 10 sen, 5 sen. Jadi sebenarnya duit shilling tu adalah merupakan bahan yang diperbuat daripada alloy. Jadi sekarang kita nak melihat apakah yang dimaksudkan dengan alloy tersebut. Okey. Jadi kena ingatlah sekejap. Okey. Apakah yang dikatakan alloy? Alloy merupakan campuran. Campuran beberapa jenis logam. Jadi semasa tingkatan 1 dan juga dalam tajuk bahan dan unsur, cikgu sudah terangkan dan kamu sudah mempelajari bahawa salah satu unsur yang paling penting adalah logam. Dan logam ini ada banyak jenis dengan nama-nama yang pelbagai. Daripada kalsium, magnesium, natrium, zinc, besi, kuprum, dan macam-macam lagi, emas. Jadi setiap logam tersebut adalah berbeza-beza disebabkan oleh bilangan proton yang berbeza, saiz atom dia berbeza. Jadi semua tu kita dah pelajari. Jadi sekarang ni masing-masing logam adalah tersendiri. Jadi sekarang ni kita nak belajar bagaimana sebenarnya logam-logam yang berbeza ini kita boleh campurkan dia. Dan bila kita campur, dia akan menjadi suatu campuran. Dan campuran beberapa jenis logam ini, inilah yang dipanggil sebagai alloy. Jadi maksudnya kita akan ada perbandingan di antara satu logam dan juga alloy. Nanti kita akan lihat. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, alloy juga merupakan boleh merupakan suatu campuran logam dan juga bukan logam. Jadi maksudnya campuran logam dan bukan logam juga boleh dibuat. Dan semua ini, semua campuran ini, semua campuran adalah mengikut peratusan tertentu. Berdasarkan kepada kegunaan yang dikehendaki. Jadi maksudnya tujuan apa dibuat alloy tersebut, untuk buat apa? Maka peratusan tertentu akan dicampurkan di antara logam A dengan logam B. Berapa peratus logam A, berapa peratus logam B, berapa peratus logam C, ataupun logam C dengan bukan logam yang lain. So ada peratus campuran dia untuk mendapatkan ciri-ciri yang tertentu. Tetapi secara umumnya alloy dan juga logam adalah dua yang berbeza. Alloy ini campuran logam-logam ataupun campuran logam-logam dan bukan logam. Kalau dibandingkan dengan logam itu sendiri, satu logam, maka dia akan ada banyak perbezaan. Maka disebabkan perbezaan itulah maka diciptakan apa yang dipanggil sebagai bahan alloy. Jadi sekarang ni ini dia punya definisi. Alloy adalah merupakan suatu bahan di mana berlakunya campuran beberapa jenis logam dan
ataupun campuran antara logam dan juga bukan logam. So, jadi kamu kena ingat ni campuran, dia bukan sebatian, campuran. Bukan sebatian. Yang kita dah belajar unsur dan sebatian. Sebatian tu adalah merupakan gabungan antara unsur-unsur yang berbeza ataupun yang sama tapi dia terikat dengan ikatan kimia. Itu sebatian. Tapi kalau campuran, dia tidak ada ikatan kimia, dia bercampur sahaja. Contohnya antara kita ambil batu, kita ambil guli. Campuran ini, kena tahu. Contoh dia macam kita ambil batu, kita campurkan dengan guli. So, dia boleh campur macam itu saja. Kita ambil batu, lepas tu kita ada guli, dan ada batu, guli. Jadi, percampuran itu tidak melibatkan sebarang ikatan dan boleh dipisahkan. Begitu sahaja. Kita boleh pisahkan dengan secara manual sahaja. Kalau bersebatian, kita tak boleh pisahkan dia. Jadi ini yang dimaksudkan dengan campuran. Okey, jadi ini yang kita kena faham. Apa yang dipanggil sebagai alloy. Okey, contoh-contoh alloy yang perlu kamu tahu. Contoh dia yang pertama, okey, keluli. Ini contoh dia. Yang kedua adalah pewter. Yang ketiga adalah gangster. Yang keempat adalah loyang. Ini yang kamu kena hafal. Dan yang kelima, sebenarnya banyak. Yang kelima dipanggil sebagai duralumin. So tolong ingatlah semua nama-nama ni. Yang pertama keluli. Keluli ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil stainless steel. Ataupun steel lah. Bahasa Inggeris ni kita panggil steel. S-T-E-L. Stainless steel tu yang lagi advance lah. Steel. Keluli ni adalah steel. Kemudian pewter. Biasa kalau yang buat piala-piala tu guna pewter lah. Ini gangsa. Ni kalau pingat gangsa macam Olimpik hari tu ada pingat gangsa. Inilah dia gangsa. Yang keempat loyang. Dan yang kelima duralumin. Tolong ingat duralumin. Jadi 5 ni cikgu harap kamu boleh hafal terus. Nama-nama contoh-contoh alloy. Sebenarnya banyak lagi. Sangat banyak. Jadi kenapa alloy bahan alloy ni diciptakan? Kenapa agaknya? Oleh para saintis. Dalam industri, adanya industri untuk membuat 7 orang. 7 orang pula. 5 orang. Okey. So, kenapa adanya industri untuk membuat bahan-bahan ini? Sebab apa? Sebabnya nanti kita akan terangkan. Kenapa? Tapi secara umumnya sebabnya alloy ini adalah mempunyai sifat yang lebih baik dan lebih berguna. Banyak manfaat dia kepada manusia itu sendiri. Berbanding dengan logam. Satu logam tu perbandingan dia, alloy ini lebih banyak kegunaan dia disebabkan oleh ciri-cirinya yang lebih bagus. Contohnya yang paling utama sekali nak bagi tahu, alloy ini dia keras berbanding dengan logam. Kenapa ni? Cikgu sebut satulah yang penting. Kenapa alloy? Okey.
Sebabnya bukan yang pertama lah, yang utama kita sebut sini. Okey, kalau kita lihat, kita dah belajar logam. Kalau logam sahaja, satu logam sahaja, dia lembut. Dia lembut. Logam ni dia lembut dan mudah dilentur. Jadi maksudnya dia tidak kuat lah. Dari segi kurang kuat. Kurang kuat. Dia kuat tapi dia kurang kuat. Jadi maksudnya kalau contohnya macam kita kata zinc. Zinc ataupun besi saja. Besi saja tu kalau dibengkokkan, kita mudah bengkokkan dia. Walaupun dia keras, tapi dia mudah dibengkokkan. Dilentur. Contohnya yang lain-lain tu magnesium pun sama. Dia lembut, mudah dilentur, boleh dipusing-pusingkan. Okey, jadi dia tidak keras lah. Tidak keras. Ni sifat logam. Tapi kalau alloy pula, dia adalah keras dan tahan kakisan. Tahan kakisan. Dia keras dan tahan kakisan. Ini yang paling utama. Yang lain-lain tu banyak jugalah dia tahan. Ada yang jenis tahan haba. Dia bergantung kepada peratusan bahan-bahan yang membentuk sesuatu bahan. Okey, inilah sebabnya alloy diciptakan oleh ahli kimia sebab dia banyak manfaat. Jadi kalau kita gunakan keluli sebagai contoh, guna untuk dijadikan sebagai tiang untuk membina bangunan. Berbanding dengan besi. So, kalau besi dia mudah lentur dan kurang kuat. Tapi kalau guna keluli ni lebih kuat dan dia tahan lama lah. Jadi sebarang bahan yang diperbuat daripada keluli ni, di binaan dia keluli, maka dia lebih tahan lama dan lebih keras. Keluli ni memang tak boleh dibengkokkan macam besi. Sebab dia sangat keras. Kalau nak bengkokkan, kena guna mesin lah. Jadi itu menunjukkan kegunaan dia. Dan disebabkan kekerasan dan tahan kakisan inilah, maka banyak bahan-bahan di sekeliling kita diperbuat daripada alloy. Jadi kita nak tengok satu persatu komposisi. Komposisi setiap alloy, contoh-contoh alloy yang diberikan. Contoh-contoh alloy yang diberikan dalam teks inilah. Dalam buku teks yang kamu kena pelajari. Kita akan tengok dia punya komposisi, maksudnya apa kandungan alloy tersebut. Dan juga sifat dia serta kegunaan dia. Okey, jadi yang ni kena hafal lah, tak boleh buat apa. Jadi sebab itu cikgu tulis satu persatu supaya kamu dapat baca perlahan-lahan dan juga dapat ingatlah. Yang pertama kita tengok keluli. Kita biasa dengar keluli. Keluli ataupun steel. Jadi apakah komposisi steel ini atau keluli ini? Okey, yang pertama sekali, apakah campuran yang membentuk keluli? Yang pertama sekali adalah besi. Besi lah. Asalnya besi, kandungan dia 99%. 99%. So 1% lagi tu apa? Besi tu dicampurkan dengan unsur karbon sebanyak 1%. Jadi campur dengan karbon sikit je. Tapi dah menyebabkan besi tu yang lembut.
Besi yang lembut tu akhirnya menjadi sangat keras. Ya, jadi kamu tengok besi 99%, karbon 1%. Campur karbon dalam besi tu maka jadilah dia keluli. So sifat dia sama, keras dan kuat. So sebab itulah keluli ni banyak digunakan dalam pembinaan. Besi dulu-dulu ya, sekarang ni sebab dah ada alloy di mana campurkan dengan karbon, jadi keluli yang lebih keras dan kuat. So keluli yang banyak digunakan. So kegunaan dia, okey, membina bangunan, digunakan untuk membina bangunan dan jambatan. Okey. Dan bermacam-macam lagi lah. Membina landasan kereta api. Landasan tu diperbuat daripada keluli. Dan macam-macam lagi. Okey, ni kamu kena ingat. Keluli, besi 99%. Karbon adalah 1%. Okey, yang kedua adalah pewter. P-I-U-T-E-R. Okey. So pewter ni apa bahan-bahan logam atau bukan logam yang dicampurkan? Yang pertama sekali adalah timah. Timah iaitu sebanyak 96%. Jadi maksudnya komponen utama dia dalam pewter ni adalah timah lah. Dia dicampurkan dengan unsur yang kedua iaitu kuprum, sebanyak 3%. Kuprum sebanyak 3%. Dan yang ketiga, dia ada 3. Antimoni. Antimoni sebanyak 1%. Inilah komposisi yang membentuk pewter. So, ini menjadikan sifat pewter itu keras dan kuat. Dia keras dan kuat, berkilau. Keras dan kuat tu memang asaslah untuk alloy. Cuma tambahan-tambahan dia, okey, ini berkilau, kemudian tahan kakisan. Tahan kakisan. Ini tambahan kepada keras dan kuat. Dia memang akan keras dan kuat lah. Sebab timah ni lembut. Timah ni lembut. Bila campur dengan kuprum, campur dengan antimoni, so menyebabkan dia menjadi keras, kuat, berkilau dan tahan kepada kakisan. Okey, apa kegunaan dia? Biasanya pewter ni digunakan untuk membuat barang perhiasan. Barang-barang perhiasan yang cantik-cantik, yang berkilat-kilat, yang itulah dia barang-barang perhiasan. Contohnya seperti piala, bingkai gambar yang berkilau-kilau, dan banyak lagi. Okey, itulah pewter. Tolong hafal. Okey, seterusnya kita tengok alloy yang ketiga iaitu gangsa. Okey. Gangsa. Gangsa ni adalah alloy. Kalau kita tengok dalam pingat-pingat pertandingan sukan, gangsa ni nombor 3. Nombor 2 adalah perak. Perak tu dalam bahasa Inggeris kita panggil silver. Dalam sains dipanggil silver. Yang pertama adalah gold, iaitu emas. Okey, gold ataupun emas dengan silver ni dia bukan alloy, dia adalah logam yang secara semula jadi. Dia adalah logam yang boleh wujud secara semula jadi.
dia tidak bertindak balas, dia kurang cergas dalam bertindak balas dengan bahan-bahan yang lain. Dan disebabkan dia adalah merupakan bahan yang agak stabil, logam yang stabil, maka dia mempunyai nilai yang tinggi di sisi manusia lah. Jadi dalam kes ini gangsa nombor 3 dia adalah alloy. Okey, apakah kandungan dia? Okey, yang pertama adalah kuprum. Berapakah peratusan dia? 88%. Dan yang kedua dia ada 2 sahaja, iaitu timah, iaitu 12%. Jadi inilah dia kandungan yang membuat gangsa. Jadi gangsa ni dia keras, kuat, tahan kakisan, dan kemudian warna dia menarik lah. Warna dia sangat menarik. Maka dijadikan sebagai salah satu pingat dalam pertandingan sukan. Jadi kegunaan dia seperti biasa, pingat, nak buat pingat, ataupun boleh jadikan sebagai duit shilling. Duit shilling banyak daripada gangsa lah. Buat tugu, tugu kebesaran. Kalau tengok gambar tadi, okey ni, tugu kemerdekaan, dan juga duit shilling diperbuat daripada gangsa. Dibuat daripada gangsa. Okey, itulah gangsa, kena ingat kuprum dan juga timah. Yang keempat adalah loyang. Loyang ini diperbuat daripada kuprum sebanyak 75% dan ditambah dengan zinc, logam zinc, sebanyak 25%. Jadi apa kegunaan dia? Kegunaan pula, sifat dia sama jugalah, keras, kuat, berkilau, warnanya menarik. Kemudian dia, ni kelebihan satu dekat sini, dia mudah ditempa lah. Mudah ditempa. Okey, itu sifat-sifat dia. Okey, apa kegunaan dia? Kegunaan dia banyak. Buat kunci. Kunci itu sebenarnya adalah daripada loyang lah. Tombol pintu. Tombol pintu tu diperbuat daripada loyang. Okey, alatan muzik, contohnya trompet. Ini contoh-contoh lah, banyak lagi. Contoh-contoh yang sedikit diperbuat daripada loyang. Okey, loyang sini. Okey, yang kelima adalah dural lumin. Alumin. Ni daripada ni kita dah tahu dah. Duralumin. So apakah komponen yang membina duralumin ini? Yang pertama adalah aluminium. Aluminium. Ini komponen utama dia. 95%. Yang dicampurkan ke dalam aluminium ni adalah kuprum 3%,
Kuprum 3%. Kemudian magnesium. Magnesium 1%. Dan juga mangan 1%. Okay, itulah komponen yang membina duralumin. Jadi dia punya sifat dia sama jugalah, lebih kurang. Tapi dia ada kelebihan dia. Okay, dia keras, kuat. Keras, kuat. Okay, berkilat. Tahan kakisan. Okey, kelebihan dia berbanding yang lain, dia agak ringan. Dia tak berat macam logam-logam, macam alloy-alloy yang lain. Dia ringan. Oleh sebab ciri yang seperti ini, maka duralumin ini banyak digunakan untuk membuat badan pesawat, badan kapal terbang. Banyak digunakan untuk membuat badan pesawat kapal terbang. Jadi kalau kita tengok kapal terbang, memang badan dia tu, keseluruhan badan dia tu dibina daripada duralumin, iaitu campuran 4 logam, yang logam asas dia adalah aluminium lah. Ambil aluminium, lepas tu dicampur pula dengan kuprum sikit, magnesium sikit, mangan sikit. Maka jadilah dia duralumin. Okey. Inilah 5 alloy yang kamu kena tahu dia punya komposisi dan juga dia punya apa ni? Sifat dan juga kegunaan dia. Okey, boleh hafal ataupun tidak? So diminta hafal nama-nama dan juga komposisi yang dimiliki oleh alloy ini. Okey. So kalau kita lihat bagaimanakah alloy ini sebenarnya dihasilkan? Dia dicampurkanlah sewaktu panas. Sebab kalau waktu sejuk dia keras. Waktu sejuk logam-logam tu jadi dia sejuk, dia keras, maksudnya bukanlah keras macam alloy. Macam besi. Jadi kalau nak campurkan macam mana kan? Jadi cara dia adalah dia akan panaskan pada suhu yang amat tinggi. Kemudian semua logam-logam tadi yang nak dicampurkan, dipanaskan dan dicampurkan ke dalam masing-masing 3-4 logam dalam keadaan dia dah menjadi cecair. Dalam keadaan cecair. Sebab semua logam adalah asalnya dalam bentuk pepejal. Jadi dia perlu dicairkan supaya boleh dicampurkan. Kemudian baru disejukkan dan terhasillah alloy yang sangat keras dan kuat. Okey. Kita nak terangkan kalau logam dari aspek kenapa alloy ini dihasilkan. Kalau logam, kalau ingat lagi susunan, susunan atom-atom logam, satu-satu logam, dia adalah tersusun rapat, padat dan teratur lah. Macam ni kan. Dia tersusun rapat, padat dan teratur. Ni logam. Walau bagaimanapun, oleh kerana dia tersusun rapat, padat dan teratur macam ni, jadi apabila ada daya tolak, so dia boleh menggelunsur. Ini boleh menggelunsur ni daripada lapisan dia. Kalau ditolak menggelunsur. Sebab itulah dia boleh dibengkokkan, boleh macam dawai. Dawai itu adalah kuprum. Jadi dawai itu kita boleh putar-pusar pusingkan dia kan. Jadi
itulah logam. Sebab di susunan atom-atom yang membentuk logam tersebut, dia adalah teratur, rapat dan padat, dan dia mudah menggelonsor. Disebabkan mudah menggelonsor itulah, maka dia mudah dibentukkan. Okey, dan dia tidak tahanlah. Tak tahan lembut dia. Dalam keadaan itu, dia tidak boleh menghalang daripada pergerakan dikenakan ataupun tekanan dikenakan kepada logam tersebut. Tetapi dalam alloy, kenapa dia boleh menjadi keras dan kuat? Okey, Okey, contohnya, kalau kita ambil contoh alloy, katalah kuprum. Kita ambil logam kuprum dulu. Okey, logam kuprum, ni atom-atom dia. Okey, kita ambil ni, ini contohlah gangsa kan. Kuprum, yang ni kuprum, logam kuprum. Kita campurkan dia dengan sedikit, kalau gangsa tadi dengan timah. Okey, timah. Dia tak banyak lah kan. Okey. Kena ingat balik, setiap logam mempunyai saiz atom yang berbeza-beza. Jadi bila dicampurkan dengan timah ni, apa yang berlaku adalah dia akan jadi macam ni. Yang atom-atom kuprum tadi, yang saiz dia lebih kecil sedikit, akan dimasuki oleh timah yang besar. Dia akan jadi berterabur. Dia akan jadi berterabur sebab bila dicairkan, atom-atom tu berterabur. Tapi ada atom timah yang berada di antara atom-atom kuprum tadi. So ini menyebabkan ada atom timah pula besar kat situ, kan? Ini menyebabkan kalau dikenakan tekanan ataupun pukulan apa-apa, atom-atom logam kuprum tu dia tidak boleh menggelonsor macam logam kuprum yang asal tadi. Sebab apa? Bila ditolak, dia tidak dapat menggelonsor kerana ada atom lain yang lebih besar yang menghalang pergerakan atom-atom kuprum. So, atom-atom timah ni telah bertindak sebagai penghalang kepada pergerakan ataupun penggelongsoran atom-atom kuprum. Ini menjadikan alloy ataupun gangsa yang ni kuat dan keras. Jadi inilah penerangan bagaimana susunan yang berlaku di dalam sesuatu alloy dan mengapa ia dapat menghasilkan suatu alloy, suatu bahan yang keras dan juga kuat. Jadi disebabkan oleh susunan inilah yang menerangkan tentang kekuatan dan kekerasan bagi sesuatu alloy tersebut. Jadi kita kena terangkan dari segi aspek susunan. Susunan yang berlaku kepada alloy dan perbezaan dia dengan logam, satu-satu logam itu sendiri. Okey, so yang ini penerangan kita yang boleh ditunjukkan supaya kamu faham sedikit. Penerangan dia ringkas saja dalam sains tentang perkara ini. Yang itu kamu kena faham kenapa alloy itu dari segi susunan atom dia sangat kuat dan keras. Okey, seterusnya kamu kena mengetahui tentang dua eksperimen. Kalau dalam buku teks tu eksperimen 9.1 dan eksperimen 9.2. Eksperimen 9.2. 9.1 ni mengkaji tentang perbezaan
kekerasan antara logam dan alloy. Logam dan alloy. Nak tengok eksperimen untuk mengkaji antara logam dan alloy ni, yang manakah lebih keras? Manakala eksperimen yang kedua, 9.2, mengkaji perbezaan terhadap kakisan. Maksudnya kalau didedahkan kepada air, adakah menyebabkan berlakunya kakisan terhadap logam dan juga alloy. Jadi mengkaji perbezaan terhadap kakisan, ketahanan terhadap kakisan antara logam dan juga alloy. Okey, so dua eksperimen ini kita akan lihat selepas ini, selepas kita rehat. Okey, jadi eksperimen ni perlu diketahui lah. Ini yang telah kita bincangkan dalam buku teks. Ini yang diterangkan tadi. Atom logam yang tulen dicampurkan dengan atom unsur yang lain. Okey. Dan menyebabkan susunan dia menjadi lebih keras. Dan kita akan lihat kepada eksperimen ini selepas kita rehat nanti. Sekarang 8.57, 8.58. So kita akan sambung semula 9.20 ataupun 9.25 lah selepas ini. Okey. Jadi itu saja. Kita berhenti rehat untuk solat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.